innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Tidak? Betul. Betul. Sesungguhnya nafsu itu sangat suka mengajak manusia kepada kejahatan. Itu sifatnya Allah Ta'ala ciptakan nafsu ini sebagai ujian kepada kita. Kerja dia ajak kepada benda tak elok, kerja dia ajak kepada benda jahat, benda baik dia kurang. Maka di antara perkara yang kita kena jaga dalam jihad kita ialah untuk menangani atau meninggalkan berhala maknawi. Kalau duk bela dia, itulah kerja dia. Benda yang tak elok dia suka, dia dorong kita, dia ajak kita. Itu juga yang keduanya, hawa. Allah Ta'ala juga menyebut beberapa tempat dalam Quran tentang orang yang menurut hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada juga Allah Ta'ala sebut, ada orang dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena hawa daripada apa? Hawa ni, kalau kita bahasa kita bukan yang isteri Nabi Adam tu Hawa. Hawa yang tu bukan Hawa. Ni Hawa. Hawa Yahwi, maknanya cenderung. Hawa ni satu kecenderungan yang ada dalam diri kita. Kecenderungan ini juga dia tidak membawa kepada yang baik. Sifat dia kecenderungan kepada perkara-perkara tak elok, itu dipanggil hawa. Ada kecenderungan dalam diri kita untuk perkara-perkara yang tidak baik. Tambah pula ada dengan nafsu, tambah pula ada dengan syahwat, tambah pula ada dengan syaitan. Empat-empat ini kalau bergabung memang kuat. Memang kuat, akhirnya dia cenderung membawa kita kepada kesesatan. Maka kita kena usaha untuk hijrah daripada empat berhala maknawi. Dia boleh merosakkan kita. Kalau kita nak benda dunia punya puluh, bila nak benda akhirat dia tak cenderung sangat. Kalau nak benda dunia dia cenderung sangat-sangat. Ni orang duk buh kat tangan ni, orang panggil apa? Gelang dekat. Gelang dekat ke apa? Orang muslimat tahu sangat-sangat benda ni. Kalau dia tanya gelang dekat ni, dia punya usaha sungguh-sungguh nak dapat juga gelang dekat. Lain kali tak ada ke beli buah petai, ikat kat sini nampak macam gelang dekat. Buah petai tu petai apa? Petai yang isi ketimbul-timbul itu petai padi orang panggil apa? Kan buah jadi nampak gelang dekat elok, spray warna emas cantik. Kan? Punya nak gelang dekat ni cenderung dia punya puluh sungguh-sungguh sampai dapat. Dia sanggup overtime, dia sanggup buat kerja tambahan, dia sanggup ambil kerja di rumah, dia sanggup buat apa, dapat. Kan kecenderungan kita tu kepada dunia, kita ikut sungguh-sungguh. Tapi bila kecenderungan kepada akhirat, memang hawa ni dia kurang respon. Maka kena tinggalkan kecenderungan kepada itu, kita hijrah kepada kecenderungan kepada kebaikan. Saya pun jadi, semua orang jadi. Yang itu duk azam doktor. Lepas semayang, balik semayang, sekurang-kurang 2 muka baca. Balik semayang, masuk dalam rumah. Kan tak Quran pan dulu, balik rumah baca 2 muka dulu. Lepas tu barulah pergi jumpa bini ke, jumpa apa ke. Kan tu ada tu, kita ada keazaman. Try buat dekat sebulan, lupa pula lah. Mereka ambil Quran tapi tak tang lain. Minta tang lain pasal orang main, tetamu main, cari bila masuk tak nampak Quran, tak baca. Tak baca. Dah lagi teringat-ingat, sebulan dah aku tak baca. Yang memanglah dia baca Quran, tapi duk kita lepas mayang balik baca Quran dulu buat, tapi lain kali terlupa tinggal balik. Tuan-tuan,
kecenderungan kita kepada yang baik itu, dia tak nampak kesungguhan dia, dia tak boleh nak berterusan. Maka kena ingat balik. Lepas itu buat balik. Sebab apa? Perkara inilah yang nanti nak menolong kita di sana. Contohnya sedekah, kan? Sedekah ni bukan sahaja mendapatkan pahala, tetapi menambahkan rezeki. Walaupun sedekah benda tu nampak macam makruh, tak apa. Ni saya pergi, abang ajak pergi Cameron, pergi juga. Sebab apa? Dia kata pergi lapangkan fikiran balik. Sebab bila sakit saya kata ni, dia jadi tension tau. Dia jadi apa? Dia jadi macam tekanan perasaan. Lepas tu pergi tengok pergi Cameron lagi tension apa ni. Dengan jam teruk, dengan apa semua, apa je kan. Lepas tu balik tu, lalu tapah tu, saya nampak petai cantik-cantik sana. Petai hutan, nampak orang asli dua pula kan, cantik-cantik. Petai ni kalau ikut dalam mazhab kita, hukum dia makruh sebab dia agak berbau. Tetapi dalam tu dia ada ubat, petai ni ada juga dia punya penawak dia. Maka bila suatu benda tu, kalau kita niat untuk penawak, dia hukum makruh tu hilang. Kalau sebab ada penawak dia, dia teringat beli lebih sikit lah, nak sedekah hadiah kat kawan-kawan mana yang dekat-dekat dengan rumah pak. Beli satu ikan besar tu. Bila beli niat sedekah, rupanya bila kita niat sedekah tu, pahala sedekah memang Allah Ta'ala janji. Tapi tuan-tuan, rupanya rezeki murah. Lepas kita sedekah, kita tengok dia murah lah rezeki. Tu kata kelebihan dia. Kelebihan kita kata pahala sesuatu amalan itu bukan sahaja kita nampak di hari akhirat nanti kalau kita ikhlas, dunia pun dia nampak. Baik tu tuan-tuan, kalau kita hari ni fikir-fikir rasa rezeki kita ni rasa macam tak apa nak cukup, tambah-tambah musim PKP ni ke apa kan, rajin bersedekah, insya-Allah cukup. As-sadaqatu tazidu fi rizqi. Sedekah tu menambahkan rezeki kita, insya-Allah. Sekali-sekala doktor jual sardin tu sedekah pun satu tin. Jual banyak sedekah satu lah. Kalau jual satu sedekah satu, menggerak kita. InsyaAllah memang Allah Ta'ala bagi tambah rezeki kita. Saya musim ni bulan Ogos ni kuliah pertama saya. Tuan-tuan fikir, satu bulan tak kerja. Ada anak, ada bini apa semua, ada kereta. Satu bulan ni hari ni baru kuliah ni. Tak tahu doktor nak bagi apa, tak bagi pun saya balik itu je. Si ayak kat lagi, jumpa ayak pun nak kereta kan. Tapi kan, oleh kerana kita ada sedekah tu, Allah Ta'ala bagi kita lebih daripada bulan kita tak sedekah. Walaupun cuma sekali kuliah bulan 8, tapi insya-Allah boleh makan sampai tahun depan. Kan, tu kita kata kelebihan dia. Apatah lagi kelebihan kita membaca Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut sangat kehendak kecenderungan hawa kita kepada yang lain. Memang lepas semayang teringat nak buat benda lain dulu. Betul tak? Lepas semayang ada dah dalam kepala ni, nak teringin nak buat ni. Bagi masa 2 minit, 3 minit, 5 minit untuk Quran dulu. Tinggalkan kecenderungan hawa kita itu, bagi masa sikit, insya-Allah nanti kita nampak di sana. Nampak lawan berhala maknawi tadi tu. Tak. Yang ketiga, syaitan. Tak. Betul, syaitan ni memang kerja dia untuk mengajak kita, membisikkan kepada kita, melontarkan sesuatu kepada kita, perkara-perkara yang akhirnya walaupun nampak pada mula cantik, tapi yang kesan akhirnya adalah merugikan kita. Maka apa-apa sahaja hendaklah kita cuba kenali yang ni daripada mana. Sebab tu insya-Allah nanti kita sambung balik buku kita. Kita akan tahu yang kata syaitan ni dia memperdaya manusia, bukan hanya ajak manusia buat jahat, tapi ada ketikanya syaitan ajak kita buat baik. Dia ajak kita buat baik, tapi dalam kebaikan itu rupanya
dia menyuntik suatu perkara yang akhirnya dia tahu di sana ada kerosakan dalam kebaikan tersebut. InsyaAllah. Dan yang keempat, dia kata ialah syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan. Keinginan kepada sesuatu perkara yang akhirnya boleh menjadi atau membawa dosa, itu syahwat. Maka bila kita ada satu keinginan, dan keinginan kita itu bila kita timbang, kita fikir keinginan itu tidak memberi faedah kepada agama kita, maka kita tinggalkan keinginan tersebut. Ambil kepada sesuatu keinginan yang boleh memberi faedah kepada kita. Tuan-tuan, ada juga dalam amal ibadat kita yang sebut tadi, bila tanpa ilmu, mungkin amal ibadat kita itu tidak memberi faedah apa-apa kepada kita. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis tentang orang muflis, kan? Yang ni pun kita dah dengar selalu, Dr. Orang muflis ni, Nabi tanya para sahabat, manil muflis? Siapa orang muflis? Sahabat jawab macam kita jawab lah. Dia kata orang muflis ni man laisa lahu dinarun wala dirhamun. Orang muflis, sahabat jawab, orang tak ada dinar, tak ada dirham. Maksudnya orang tak ada wang ringgit itu orang muflis, tak ada langsung. Kan Nabi kata bukan, tak. Sebab itu kita nak tengok balik apa kata Nabi SAW tentang orang muflis. Muflis maknanya orang yang akhirnya papa ke dana. Nabi kata innamal muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa sadaqah. Orang muflis pada hari akhirat ialah orang yang nanti datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat dengan apa? Dengan membawa pahala sembahyang, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah. Itu dia. Memang ada semua ni, tapi dia tetap muflis di sana. Yang ni yang di antara perkara yang kita kena ambil tengok juga, ambil perhati. Maknanya orang ni tentang perkara ni okey, iaitu sembahyang dia okey, dia ada pahala. Puasa dia okey, ada pahala bawa sana. Zakat dia okey, ada pahala zakat di sana. Sedekah dia okey, ada pahala sedekah di sana. Rupanya dia terlepas pandang beberapa perkara yang akhirnya dia muflis. Iaitu apa dia? Summa ya'ti wa qad syatamaha. Kemudian dia juga datang di hari akhirat nanti, dia telah mencela, memaki hamun, mengutuk orang-orang itu, orang-orang ini. Dia ada bawa pahala mencela orang, pahala mengutuk orang. Tak. Wala tamahaza, dia ada bawa dosa pukul orang. Pukul orang ni, penaya orang ni. Tak. Wa akala mala haza, dia ada bawa dosa, iaitu mengambil, memakan harta orang dengan tidak sebenar, ambil hak orang dengan tidak sebenar, ambil duit orang dengan tidak sebenar, ambil harta rakyat dengan tidak sebenar, dan sebagainya. Ada yang tu dia bawa. Wasafaka damahaza, dia menumpahkan darah orang-orang tersebut dengan tidak sebenar. Dia ada bunuh orang, dia ada fatwa bunuh orang, dia ada fatwa kafirkan orang dengan tidak betul. Dia ada bawa benda ni di sana. Semayang dia okey, puasa dia okey, zakat dia okey, sedekah dia okey, tapi dia suka cela orang. Mulut dia suka mengata ke orang, mulut dia suka maki hamun orang, dia suka pukul orang, dia suka aniaya orang, dia suka makan harta orang dengan tidak sebenar, dan dia juga ada menumpahkan darah, iaitu menumpahkan darah saudara seagama dia. Sama ada dia bunuh, sama ada dia hukum kafir, sama ada apa-apa. Rupanya dia ada buat perkara ini. Kan akhirnya Nabi kata, kan fayuqa hadza min hasanatihi wa hadza kadzalik. Maka amalan pahala sembahyang, puasa, zakat, sedekah dia tadi diberi kepada orang yang dicelanya itu.
Hak pahala zakat, pahala pemayang, pahala puasa, transfer pergi ke orang hak dia cela, transfer pergi ke orang yang dia kafirkan, transfer pergi kepada orang yang dia aniayai, transfer kepada orang yang dia ambil makan harta orang tu tanpa sebenar. Nabi kata, duk transfer, pahala ni transfer pergi pahala, transfer. Sebab itu saya pesan kepada orang politik, minta maaf, jaga mulut kamu dan sayang mulut kamu. Kamu tak suka pada orang lain, kamu kutuk bukan kamu tegur, bukan kamu nasihat. Kamu tak suka dengan orang sekian-sekian, kamu hina dia, kan? Bukan kamu berdoa kebaikan untuk dia. Ingat perkara ini adalah amaran daripada Nabi SAW. Orang politik berpolitiklah dengan cara insaf dan menurut panduan-panduan daripada Allah dan Rasul. Ingat, kamu juga akan mati dan pergi ke sana, bukan kamu akan kekal di atas dunia ini. Ini pesan pada orang politik. Suka sangat mencela orang, suka sangat pulau orang, suka sangat maki orang, suka sangat memperburuk-burukkan orang. Ingat, mungkin orang itu lebih baik daripada kamu. Politik Islam ialah menegur, menasihati, membimbing, berdakwah dengan cara yang dibenarkan oleh syara. Akhirnya dah pindah-pindah, dia kata hatta tafna hasanatuhu qabla ayyudama alaih. Sehinggalah bila pindah transfer itu, habis semua amalan kebaikan dia tadi, pahala sembahyang, puasa, zakat, sedekah, habis. Sedangkan dia kata belum lagi dapat dilunaskan dosa dia yang telah dilakukan terhadap orang tersebut. Settle tak habis lagi, pahala habis dah, transfer ke orang, settle tak selesai lagi. Macam mana? Ni ada lagi ni, hak kata ke orang ni tak bayar lagi, kata ke orang ni tak bayar lagi, pahala tak transfer lagi, tak selesai lagi. Tu nak buat macam mana? Akhirnya Nabi kata apa? Fatukhadhu khatayahum fatahmilu ala khatayahum. Transfer kejahatan dosa orang tu mai kat dia. Sebab tak boleh bayar habis dengan pahala, tak boleh bayar, akhirnya dah pahala dia habis, ambil pula dosa kawan tu, mai kat dia, tanggung tambah lagi atas dosa yang sedia ada pada dia. Ya Allah, ni bukan kata muflis biasa tuan-tuan. Muflis bankruptcy, bahkan jatuh tangga, timpa pula dengan tempayan, lepas tu tak tahu masuk lubang bewak, ulat patut pula, tak tahulah ni teruk punya jatuh. Transfer, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka kerana pahala dia langsung tidak ada, dan dosa dia bahkan bertambah dengan sebab dia kena tanggung dosa orang lain pula. Walaupun semasa dia menghadap Allah, pahala sembahyang dia ada, pahala puasa dia ada, pahala zakat dia ada, pahala sedekah dia pun ada. Maka tuan-tuan, sebab itu di antara konsep jihad ini yang kita perlu ambil perhati, last ni saya nak sebut, sebab saya tak boleh duduk lama-lama lagi, duduk sakit pinggang gitu, ialah bukan hanya menumpukan kepada memperbanyakkan amal, tetapi hendaklah menumpukan kepada meminimalkan khata'. Yang itu juga di antara benda yang kita kena ambil perhati. Meminimalkan kesalahan, bukan memperbanyakkan amalan sahaja. Ni semua orang duk fikir nak pulun buat amal ibadat saja, tapi meminimalkan kesalahan dan kesilapan dan dosa. Yang itu di antara target kita. Kurangkan kesalahan dan dosa. Kalau boleh hak mana salah, mana silap, mana boleh buat dosa, kurangkan sehingga ke tahap paling minimal. Kan? Yang ni tak boleh, ni dosa, berhenti, stop. Maka itu di antara konsep jihad yang terbaik, iaitu bukan sahaja bersungguh-sungguh membanyakkan amal, tetapi kita hendaklah bersungguh-sungguh mengurangkan kesilapan dan kesalahan di dalam amal ibadat kita, di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Bila kita ada keazaman ini, insya-Allah, azam sama niat daripada itu, mohon pada Allah, insya-Allah
Bila kita minta pada Allah, Allah Ta'ala Al-Wahhab, Maha Pemberi, Maha Penganugerah. Mungkin kita ni kita rasa kita tak mampu lagi, tapi bila kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah, Dia bagi. Saya pun itu rasa-rasa kadang-kadang saya putus asa, lambatnya 4 Ramadan saya kenal tu doktor, sampai minggu lepas baru boleh makan nasi keras. Minggu lepas agak-agak berapa bulan? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah habis dah. Ni Muharram. Maknanya bulan Muharram, start Muharram baru saya boleh makan nasi keras. Lama. Turun 25 kilo. Tak boleh turun banyak-banyak sangat. Saya lagi isteri saya cemburu pula. Dia lawak dia berkenan. Jadi turun dekat ni pun okey lah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang rasa tak, tapi bila kita berharap pada Allah, kan satu masa Allah Ta'ala akan bagi juga kepada kita. Lewat ke cepat, Dia bagi kesembuhan tu daripada Dia. Fa'iza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Bila aku sakit ni sebab kita daripada Allah asal dia, tapi hakikatnya ikhtiar kita, punca kita. Dia yang menyembuhkan aku, kata Nabi Ibrahim. Maka bila kita sakit apa-apa pun, jangan susah hati kerana sakit, kerana Allah Ta'ala bila sakit Dia bagi pahala, kan bila kita sembuh Dia beri kelapangan masa untuk kita menambahkan amal ibadat kita. Sekadar ini dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Saya mohon maaf ada kata salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah